Dan kita akan bersama dengan seorang bekas pesakit buah pinggang. Ini nak berkongsi pengalaman beliau sendiri yang mana dalam tempoh sepanjang melalui rawatan dialisis, adakah beliau berpuasa? Dan kabarnya sudah melakukan transplant dan bagaimana pula puasa untuk tahun ini. Kita sudah pun bersedia bersama dengan Puan Marina Mokhtar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar Puan Marina? Alhamdulillah. Okey, baik. Saya difahamkan Puan Marina di awal Januari lalu telah melalui proses transplant, kan? Ya, saya. Jadi keadaan situasi hari ini bagaimana? Adakah sudah boleh berpuasa ataupun masih lagi dalam rawatan? Untuk pesakit transplant yang baru melakukan pembinaan buah pinggang, memang kita orang tak dibenarkan lagi lah untuk berpuasa. Atas kebenaran doktor lah, sebab kita kena monitor darah dulu. Kita nak bagi buah pinggang baru tu bekerja lagi kan, dia baru nak sesuaikan diri dengan kita. So memang tak berpuasa lagi lah untuk tahun ni. Okey, baiklah. Kalau boleh kita imbas kembali pengalaman Puan Marina sendiri sewaktu menjalani rawatan dialisis sebelum dilakukan proses transplant ini, bagaimana sebenarnya, adakah waktu berpuasa tidak dapat dilakukan juga sepanjang tempoh dialisis itu, Puan Marina? Untuk pengalaman saya sendiri sebagai seorang pesakit buah pinggang, memang saya berpuasa. Okey. Memang saya boleh berpuasa lah. Tapi dia kena tengok juga tahap kesihatan setiap pesakit tu lah. Kalau dia rasa dia boleh berpuasa, then puasalah. Kalau macam doktor tak benarkan, macam dia ada tekanan darah yang rendah ataupun cepat hypo, boleh memudaratkan kesihatan dia. So, tak digalakkan untuk berpuasa, tak diwajibkan untuk berpuasa. Memandangkan Puan Marina pernah melalui fasa ataupun pengalaman berpuasa sewaktu menjalani rawatan dialisis, adakah ia sebenarnya tidak memberi sebarang gangguan sewaktu menjalankan rawatan? Adakah ataupun rawatan tu dijalankan di waktu malam atau bagaimana? Tak, untuk saya sendiri, saya dialisis waktu pagi. Okey. So lepas bersahur, lepas subuh, saya akan gerak ke pusat dialisis dan dialisis seperti biasa. Dalam pukul 11 saya dah boleh balik ke rumah dan petang boleh masak seperti biasa. Itu untuk diri saya lah. Tapi tak semua pesakit sama condition dia kan. Kalau doktor kata dia okey, dan dia boleh proceed untuk berpuasa. Dan setiap orang tak samalah dia punya tahap kesihatan dia. Ya, betul. Dan sepanjang Puan Marina melalui tempoh berpuasa sewaktu rawatan dialisis itu, ada tak mengalami apa-apa simptom seperti hypo dan sebagainya sehingga terpaksa untuk berbuka puasa? Itulah saya cakap tadi, kalau untuk diri saya, Alhamdulillah diberikan tak pernah sekali pun ya? So far tak pernah lah, Alhamdulillah. Even suami saya suruh buka, dia kata tak payah paksa diri, dia cakap itu kan. Tapi saya rasa saya okey. Kalau saya buka, saya rasa buat apa saya nak berbuka kan. Kalau saya rasa saya okey sebab saya dah ambil sahur daripada pagi. Niat kita kan. Niat kita puasa tu. So Alhamdulillah lah. Tapi itulah saya cakap, tak semua orang. Nampaknya kuat ya semangat Puan Marina bulan puasa. Alhamdulillah. Okey, Puan Marina, kita nak tahu juga antara mungkin pengambilan makanan ataupun menu sewaktu bersahur dan juga waktu berbuka puasa dan juga pengambilan air itu sendiri bagaimana? Macam doktor cakap tadilah, kita sebagai pesakit buah pinggang ni, kita kena kawal pengambilan air kita, tahap garam kita. Kalau kita ambil garam lebih, nanti kita akan cepat dahaga. Bila dahaga, air nanti dah banyak kita minum kan. Betul. Tak eloklah untuk pesakit buah pinggang yang tengah membuat dialisis. Sebab tu kita kena kontrol lah pemakanan kita. Kita kena tahu apa yang kita makan. Apa dia punya diet kita lah. Dan walaupun dalam tempoh sekarang ini tidak berpuasa kerana masih lagi dalam rawatan transplant ini, bagaimana mungkin perasaan apabila dalam tempoh berpuasa? Sebab dah biasa sebelum ni buat rawatan dialisis dah berpuasa kan? Mungkin ada sedikit ralat kan Puan Marina? Yelah, sedih lah tak dapat puasa kan. Tapi untuk demi kesihatan, kita kena redha lah. Okey. Sebab benda ni baru lagi kan. Baru 100 hari ni. Oh, ya. Okey, baik. Satu. Puan Marina, mungkin sedikit nasihat Puan Marina sendiri kepada penonton-penonton kita yang mungkin ada dalam kalangan mereka juga melalui fasa kesakitan seperti Puan Marina. Apa mungkin nasihat terbaik untuk mereka? Stay strong. Kita sebagai pesakit ni, apa pun kita kena dialisis. Sebab dialisis itulah yang akan memberikan kita kesihatan yang lebih baik. Kalau kita tak dialisis, kita akan
Yalah sakit lah apa semua kan. Puasa tak puasa itu ikut pada kesihatan kita, ikut pada cakap doktor yang merawat kita, insyaAllah. Baiklah, terima kasih banyak-banyak Puan Marina. Kami doakan semoga kesihatan bertambah Sama-sama. baik. Tahun Amin, depan amin. insya-Allah boleh berpuasa seperti biasa ya. InsyaAllah kalau dibenarkan oleh doktor. Okey, insya-Allah. Baik, jaga InsyaAllah. diri. Selamat berbuka puasa Terima kasih, sekejap Rina. lagi ya. Okey, Assalamualaikum. sama. Wassalam. Okey, itu dia tadi sedikit pengalaman daripada Puan Marina Mokhtar. Katanya lebih kurang 11 tahun menjalani rawatan dialisis dan awal tahun baru-baru ini sahaja sudah pun melakukan transplant ajaib dan kekuatan yang semangat itulah yang kita perlukan sebenarnya. Kena tahu dari segi situasi ataupun kondisi badan kita mampu ataupun tidak untuk berpuasa. Sebab bagi pesakit-pesakit kronik ini mereka ada kelonggaran untuk tidak berpuasa.